Selamat sejahtera. Kumpulan saya akan membentangkan tentang pengurusan risiko untuk syarikat 7-Eleven. Kami ialah kumpulan Black Eagle terdiri daripada 5 orang. Saya Sanggavi, Ilya Maisara, Laila, Siti Nur Afiza dan Janita. Pembentangan kami mengandungi 5 bahagian. Yang pertama ialah latar belakang, 2 ialah pemetaan proses, analisis risiko, tata cara ujian kawalan dan kesimpulan. Pertama, saya akan mula dengan latar belakang syarikat 7-Eleven. 7-Eleven mengendalikan, franchise dan melesenkan 78,029 kedai di 19 negara dan wilayah setakat November 2021. 7-Eleven diasaskan oleh J.C. Thomson pada 1927 sebagai The Southland Ice Company di Dallas, Texas. Ia bermula perniagaan sebagai penjual ais dan akhirnya bermula untuk menawarkan susu, roti dan telur pada hari Ahad. Kedai serboneka pertama 7-Eleven dikenali sebagai Totim Stores. Pada 1946, Totim telah menjadi 7-Eleven. Nama korporat syarikat juga ditukar daripada The Southland Corporation kepada 7-Eleven pada 1999. Sekarang, saya akan membentangkan tentang latar belakang 7-Eleven Malaysia. Kedai pertama 7-Eleven Malaysia telah bermula di Jalan Bukit Bintang KL pada 9 Oktober 1984. Pada ulang tahun ke-25 iaitu 6 April 2009, 7-Eleven juga telah membuka kedai ke-1000 di Bandar Sunway. Selepas pembukaan kedai ke-1000, 7-Eleven telah membuka pintu kepada usahawan tempatan melalui program franchise pada 2009. Sekarang, saya akan membentangkan tentang vision, mission dan values untuk 7-Eleven. Vision 7-Eleven ialah to be the best retailer of convenience. Mission 7-Eleven ialah to constantly serve the changing needs of customers for their convenience. Terdapat 4 value iaitu yang pertama ialah understand. We seek to understand the needs of stakeholders and the company to make the best balanced decisions. Yang kedua ialah simplify. We work towards making things convenient for the people to increase the effectiveness of our solution. Yang tiga ialah solve. We find ways to resolve issues that prevents us from delivering value to those we serve. Yang terakhir ialah connect. We communicate to manage people's expectation in the most effective manner. Terdapat 11 perkhidmatan yang disediakan oleh 7-Eleven. Yang pertama ialah perkhidmatan pembayaran bil. Kedua, jualan kad tambah nilai telefon bimbit, IDD atau STD. Tambah nilai TNG, Touch and Go, pack permulaan permainan internet, tambah nilai melalui MOL point top up, isi semula cartridge dakwat, photostat, fax, ATM dan terakhir ialah papan buletin untuk notis komuniti kejiranan. Seterusnya, saya akan menerangkan pemetaan proses, iaitu saya akan menerangkan proses jualan. Terdapat 2 kaedah. Kaedah pertama adalah tunai dan kaedah kedua adalah menggunakan e-wallet. Marilah kita tengok proses tersebut. Marilah kita tengok proses jualan menggunakan kaedah yang pertama iaitu secara tunai. Permulaan, pelanggan akan membayar menggunakan tunai. Maka juruang akan menerima tunai daripada pelanggan, juruang akan menyemak tunai yang diterima daripada pelanggan. Seterusnya, juruang akan menyerta resit pembayaran dan beri kepada pelanggan. Seterusnya, juruang akan menutup kaunter selepas habis masa beroperasi juruang tersebut. Seterusnya, juruang akan menyerta penyata tunai. Seterusnya, juruang akan menyemak tunai yang berada di kaunter. Sekiranya imbang, juruang akan menyerahkan kepada manager. Sekiranya tidak imbang, juruang akan menyemak semula atau bayar ganti rugi. Itu sahaja proses jualan secara tunai. Tamat. Bagi kaedah kedua iaitu jualan secara menggunakan e-wallet. Permulaannya, sekiranya pelanggan membuat pembayaran menggunakan kaedah e-wallet, pelanggan akan mengimbas QR code atau juruang akan menolong pelanggan untuk mengimbas QR code. Seterusnya,
Juruang akan menyemak resit kelulusan transaksi. Seterusnya, juruang akan menyetak 2 resit pembayaran untuk memberi kepada pelanggan dan juga untuk simpanan juruang. Seterusnya, juruang akan menutup kaunter selepas habis masa beroperasi juruang tersebut. Seterusnya, juruang akan menyetak settlement. Seterusnya, juruang akan kumpulkan resit pembayaran bersama settlement, iaitu settlement adalah semua transaksi yang berlaku sepanjang juruang tersebut beroperasi. Seterusnya, juruang akan menyemak jumlah resit pembayaran. Sekiranya imbang, juruang akan menyerahkan kepada manager. Sekiranya tidak imbang, juruang akan menyemak semula atau bayar ganti rugi. Itu sahaja proses jualan secara e-wallet tamat. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan dengan analisa risiko dan kawalan. Baiklah, kaedah yang kami gunakan adalah terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, metrik risiko berdasarkan objektif dan juga pengukuran risiko impak dan kebarangkalian. Metrik risiko berdasarkan objektif menilai sama ada setiap risiko yang dikenal pasti berpotensi berisiko dan mampu untuk menjejaskan perniagaan syarikat. Manakala, kaedah pengurusan risiko impak dan kebarangkalian adalah untuk mengukur impak dan kebarangkalian, kemungkinan sesuatu risiko itu berlaku dan kesan terhadap organisasi. Untuk metrik risiko berdasarkan objektif, yang pertama, misi syarikat 7-Eleven ini adalah untuk berkhidmat secara konsisten keperluan pelanggan yang berubah-ubah untuk kemudahan mereka. Baiklah, daripada misi ini terdapat 6 objektif yang kami senaraikan dan juga 6 risiko yang mungkin berlaku, iaitu yang pertama, menyediakan kepada pelanggan perkhidmatan terbaik dan moden. Okey, baiklah. Untuk objektif yang pertama, risiko yang mungkin memberi impak kepada objektif pertama adalah daripada masalah pekerja yang kurang peka, persaingan yang sengit daripada pesaing, masalah rangkaian internet iaitu untuk pembayaran debit dan juga perkembangan teknologi. Hal ini kerana sekiranya masalah pekerja yang kurang peka berlaku, maka pelanggan mungkin akan tidak berasa tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat. Yang kedua adalah untuk memupuk persekitaran sinergi melalui penyertaan aktif dan saling menghormati. Dan risiko yang mungkin memberi impak kepada objektif ini adalah R1, R2, iaitu masalah pekerja dan juga penyelewengan, kecurian dan kecuaian. Yang ketiga adalah jujur dan boleh dipercayai kepada pekerja, pelanggan dan rakan kongsi perniagaan. Begitu juga dengan objektif yang kedua, risiko yang mungkin memberi impak adalah berkaitan dengan masalah pekerja, penyelewengan, kecuaian dan juga kecurian. Untuk objektif yang keempat adalah menyediakan produk yang berbagai dan berkualiti dengan harga yang berpatutan. Risiko yang mungkin memberi impak kepada objektif keempat adalah masalah pekerja, persaingan yang sengit daripada pesaing dan juga kekurangan rantaian bekalan. Hal ini kerana sekiranya kekurangan rantaian bekalan daripada pembekal, maka pelanggan akan menghadapi kekurangan jenis produk untuk dipilih di syarikat 7-Eleven. Yang kelima adalah untuk meningkatkan hasil jualan. Dan risiko yang mungkin memberi impak adalah masalah pekerja, persaingan yang sengit daripada pesaing, kekurangan berantaian bekalan, masalah rangkaian internet dan juga perkembangan teknologi. Hal ini kerana sekiranya risiko-risiko ini berlaku, maka pelanggan akan kurang datang kepada ke 7-Eleven dan akan memberi kesan kepada hasil jualan mereka. Dan yang terakhir adalah untuk memastikan inventory cukup. Risiko yang mungkin memberi impak kepada objektif ke-6 adalah masalah pekerja, penyelewengan dan kecuaian dan kecurian, kekurangan rantaian bekalan dan juga perkembangan teknologi. Sekiranya inventory tidak cukup, maka akan mengalami masalah kekurangan inventory ataupun mungkin syarikat akan mengalami masalah inventory yang rosak dan ini akan menyebabkan inventory tidak cukup untuk pelanggan-pelanggan membeli di 7-Eleven. Seterusnya, saya akan terangkan di bahagian metrik pengukuran risiko impak dan kebarangkalian. Pada bahagian ini, saya telah pelotkan ke semua 6 risiko, jadi ianya terbahagi kepada 4 bahagian, sederhana, tinggi, rendah dan juga sederhana. Jadi, jika dapat dilihat, warna merah adalah kritikal, kuning adalah sederhana dan hijau adalah rendah. Jadi, risiko yang pertama adalah masalah pekerja. Saya letakkan di bahagian yang sederhana, kerana kebarangkalian ia berlaku adalah sederhana. Sebab jaranglah kita dapat lihat pekerja 7-Eleven ni buat masalah seperti mogok ke apa. Tapi, sekiranya ia berlaku, ianya memberi impak yang sangat besar terhadap syarikat. Sebab jika tiada pekerja, maka ia akan menjejaskan urus niaga seharian. Dan risiko yang kedua ialah penyelewengan, kecuaian dan kecurian. Jadi saya letakkan di bahagian yang tinggi sebab kemungkinan ia berlaku adalah sangat tinggi
Sebab kita dapat tengok penyelewengan ni dari sudut pekerja pengurusan ni kerap berlaku. Bukan sahaja di 7-Eleven, malah di syarikat-syarikat yang lain jugalah. Contoh kecuaian yang berlaku, 7-Eleven ni dia terima pertukaran duit shilling dan pekerja sepatutnya akan cek duit shilling tersebut sama ada cukup atau tidak. So, perkara ini pernah berlaku pada kawan saya. Dia terlalu percaya pada pelanggan dan dia tidak cek duit itu sama ada cukup atau tidak. Dan sekiranya ia berlaku dengan kerap, ia akan memberi impak yang sangat tinggi kepada 7-Eleven ini. Seterusnya, risiko yang ketiga iaitu persaingan yang sengit. Kebarangkalian ia berlaku adalah sangat tinggi sebab kita tahu 7-Eleven ni pesaing dia adalah Speedmart, kios petrol, mesra, selet dan banyak lagi lah. Dan impak dia adalah sederhana sebab 7-Eleven ni dia 24 jam. So orang dah tahu dah, contohnya macam hari perayaan ke, 7-Eleven ni dia sentiasa buka tak pernah tutup. Jadi pada waktu yang genting itu, dia akan menjadi tumpuan orang ramai. Seterusnya, risiko yang keempat adalah kekurangan rantaian bekalan. So, untuk risiko yang keempat ini, saya plotkan kebarangkalian ia berlaku adalah sederhana. Sebab setakat ini, 7-Eleven hanya pernah terputus stok untuk Panadol dan COVID test sahaja. Untuk bekalan yang lain, setakat ini tidak pernah lagi terputus, even masa PKP pun. Dan jika ia berlaku, ia akan memberi impak yang sangat tinggi. Dan risiko yang kelima adalah masalah rangkaian internet iaitu kegagalan peranti pengimbas. Jadi masalah ini selalu berlakulah dekat mana-mana juga. Lebih-lebih lagi pada waktu hujan lah. Kemungkinan ia berlaku adalah rendah dan jika ia berlaku impaknya adalah rendah sebab sekiranya hal ini berlaku, kita tahu 7-Eleven ni ada pelbagai kaedah pembayaran dan 7-Eleven ni dia terima pembayaran secara tunai. So, risiko yang terakhir adalah risiko yang keenam iaitu perkembangan dan teknologi. Seperti yang kita tahu, teknologi ni dia berkembang dengan cepat dan pantas. Sekiranya 7-Eleven ini gagal mengikut perkembangan semasa, kebarangkalian ia berlaku adalah sangat tinggi tapi impak dia adalah sederhana sebab kita sendiri dapat lihat yang 7-Eleven ni dia berkembang serata dunia dan juga dia cuba untuk berkolaborasi dengan T-Life dan memaru masuk produk bagi memenuhi keperluan pelanggan. Selain itu, semua pembekal perdagangan 2,323 cawangan 7-Eleven Malaysia telah menggunakan portal pengkomputeran awam untuk menyelaraskan keseluruhan proses pemolehan dan mengurangkan kesilapan dalam penghantaran, invoice dan juga pembayaran. Jadi 7-Eleven ni dia bergerak seiring dengan perkembangan dan teknologi semasa. So perkembangan dan teknologi ni tidak menjadi masalah yang besar untuk 7-Eleven. Seterusnya saya akan membentangkan tentang tata cara ujian kawalan. Tata cara ujian kawalan ini membantu pemilik 7-Eleven untuk melihat secara kritis perniagaan mereka dan memeriksa sama ada mereka meminimumkan risiko dengan secukupnya dan menggunakan amalan terbaik dalam firma. Kerana pada akhirnya, mempunyai kawalan dalaman yang baik dapat membantu menguruskan sumber dan memastikan operasi perniagaan berjalan dengan cekap dan berkesan. Seterusnya, kelemahan kawalan dan penambahbaikan yang dijumpa dalam 7-Eleven adalah dalam pengurusan wang. Seperti yang kita tahu, 7-Eleven mempunyai sangat pengalaman dengan kes perombakan. Jadi, pengurusan wang merupakan salah satu kelemahan untuk 7-Eleven. Jadi, ini kerana kedai 7-Eleven mudah akses dengan tunai. Dia menjadikan sasaran untuk merompak. Jadi, penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah dengan memasang Time Access Cash Controller TACC ataupun drop safe yang ada di kedai. Ini membolehkan pekerja untuk menyimpan wang di dalam laci dengan mudah dan menyimpan wang yang lebih besar ke dalam TACC. Seterusnya, menyediakan latihan pengurusan tunai untuk pekerja dan bertanggungjawab untuk wang tunai dalam laci mereka serta memastikan pekerja tersebut mengendalikan wang dengan yang betul. Seterusnya, kelemahan kawalan yang dijumpai di 7-Eleven adalah kawalan pengurusan inventory di mana sejumlah besar produk tidak ditandakan dengan tanda harga, terdapat banyak barang yang kehabisan stok dan produk di dalam rak tidak disusun menggunakan kaedah masuk dulu keluar dahulu, produk tidak tersusun dan terdapat item yang salah letak dan bercampur dengan produk lain. Perkara ini boleh melakukan penambahbaikan dengan harga perlu dikemas kini untuk mengelakkan kekeliruan kepada pelanggan kerana ini boleh menyebabkan pelanggan berasa tidak puas hati dan susah untuk mendapat maklumat produk itu. Selain itu, barang yang rosak perlu juga dikeluarkan untuk mengelakkan kepuasan pelanggan berkurangan dan menggalakkan lagi pelanggan untuk datang ke kedai 7-Eleven. Akhir sekali ialah kesimpulan.
Kesimpulannya, 7-Eleven Malaysia Berhad perlu menambah baik semula proses yang sedia ada bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan dan juga penipuan. Syarikat perlu melaksanakan analisa risiko terhadap semua proses untuk mengenal pasti risiko yang akan memberi impak yang ketara atau tidak kepada syarikat. Maka daripada analisa risiko tersebut, syarikat 7-Eleven dapat membuat perancangan awal terhadap risiko yang perlu diutamakan daripada risiko-risiko lain. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.